Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pada hari ini kita menyambung lagi pengajian tafsir kita dalam kita membaca apa yang disyarahkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir dalam Al-Quran Al-Karim pada suratul Baqarah. Dan kita senantiasa setiap minggu kita ulang supaya kita sama-sama dapat mengharapkan kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala akan ilmu yang kita pelajari. Ilmu, tuan-tuan, selain daripada dia memberikan manfaat kepada kita semua, Al-Quran juga memberikan gambaran bahawa perangai Bani Israel ni, sebelum mereka jadi orang yang berilmu ni, mereka tak bergaduh, tak pecah belah. Setelah mereka dapat ilmu, barulah mereka mula berlagak dan juga mula berpecah belah, menolak rasul-rasul mereka. Tu Quran kata, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'atuhumul 'ilm baghyan bainahum. Tak berpecah belah Bani Israel, tak lawan Nabi pun sebelum ni. Tapi lepas mereka dapat Taurat, dapat Injil, dapat ilmu, Allah kata illa min ba'di ma ja'atuhumul 'ilma baghyan bainahum. Lepas dapat ilmu, naiklah kesombongan, naiklah dia punya ketakaburan lawan rasul-rasul. Jadi ilmu ni selain daripada punca dia bagi manfaat, ilmu juga punca bagi pecah belah. Kita hari-hari menuntut ilmu ni, mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut ni dia tak bagi kita pecah belah lah. Dia bagi kita manfaat untuk penyatuan, manfaat untuk kebaikan dan juga manfaat untuk kehidupan kita semua berterusan sampai hari akhirat, insya-Allah. Dan dulu masa Nabi SAW, sebelum Nabi di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra' Mi'raj kan. Isra' ni disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Mi'raj tu disebut dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Ada sebuah doa yang diriwayatkan, yang dikatakan Nabi SAW berdoa yang menjadikan Allah Ta'ala mengangkat Nabi untuk di-mi'rajkan. Dan doa ini, tuan-tuan, Nabi lafaz doa ni masa di Taif. Peristiwa akhir sebelum Nabi di-mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, Isra' dan juga Mi'raj tu, sebelum Nabi ke Taif ni, Abu Talib meninggal dunia. Abu Talib ni pak saudara Nabi, walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia orang baik, dia jaga Nabi. Punca Nabi dan para sahabat tak diganyang habis-habisan sebab ada batang tubuh Abu Talib bersama-sama dengan mereka. Mereka segan dengan Abu Talib ni. Lepas Abu Talib meninggal dunia ni, Nabi macam hilang, macam para sahabat ni hilang suaka politik mereka, hilang kan. Jadi Arab ni dia free country, dia Mekah ni dia negara bebas. Orang datang niaga melancong kat Mekah. Tapi tiba-tiba orang-orang Arab yang masuk Islam ni
jadi terancam sebab Abu Talib tak ada lagi dah. So mereka mula ancam para sahabat sampai mereka lari cari perlindungan di Habasyah. Allah tak suruh Nabi cari perlindungan. Rasulullah tak diutuskan untuk cari perlindungan, tidak. Maka Allah suruh Nabi cari sinar dakwah yang baru di Taif. Nabi pergi Taif kan bersama-sama dengan Zaid bin Sabit. Di Taif tuan-tuan, keadaan lebih teruk. Tak ada satu pun pintu rumah orang Taif yang Nabi ketuk, melainkan lepas dia buka tu dengar dakwah Nabi, dibaling Nabi dengan batu. Kalau di Mekah orang tak baling batu kat Nabi, budak kecil tak baling batu kat Nabi, budak kecil sayang Nabi. Ya Ami Muhammad, ya Ami Muhammad, wahai pak cik Muhammad dia panggil kan. Budak kecil sayangkan Nabi. Pembesar Quraisy yang tak suka Nabi ni. Tapi tuan, lain cerita di Taif, budak-budak kecil mereka semuanya lempar batu ke Nabi SAW. Dalam beberapa riwayat hadis kata Zaid, kasut Nabi ni berlari tu bunyi tu macam bunyi kasut lembap tu, cak 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 bunyi macam tu. Berlari kan, bunyi cak 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 bunyi macam kita kalau kasut kita basah, kita pakai juga tu bunyi tak, cak cak bunyi kan. Dan kasut Nabi ni bunyi cak cak tu bukan bunyi langgau lecak. Bunyi darah Nabi yang mengalir dalam sepatu Nabi SAW. Darah Nabi tu. Ya. Dan tengah-tengah berdarah tu tuan-tuan. Tengah-tengah berdarah tu, Nabi berhenti rehat kat sebuah kebun. Nabi doa apa pada Allah? Nabi kata, Allahumma ghfir qawmu Taif, innahum qawmun la ya'lamun. Ni akhlak Nabi. Hebat akhlak Nabi tuan. Kita sebutir akhlak Nabi pun kadang-kadang kita Allah nak tengok akhlak Nabi. Nabi kata kepada Allah, dah sakit-sakit tu Nabi kata, Allah, ya Allah, Allahumma ighfir qaumu Taif. Allah, kau ampunkanlah orang Taif ni. Innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka ni kaum yang tak mengetahui. Tanda musuh tu dia tahu apa kita nak bawa, dia lawan. Tu musuh. Tapi kalau orang tak tahu tuan-tuan, dia tak tahu, dia baling dengan batu, dia bukan musuh, dia tak tahu kan. Dia bukan musuh, dia tu kita punya mad'u lah. Orang yang perlu kita dakwah kan. Nabi doa macam tu kan. Akhlak Nabi SAW. Kita tuan-tuan kalau boleh balas dendam pada orang itu kan. Dia dah masuk penjara dah, kena masuk penjara dah. Penjara 10 tahun sebab dia merompak rumah kita ke apa kan. Kita punya dendam tunggu 10 tahun tau. Bila dia keluar, dia insaf, dia keluar. Walaupun kau insaf sekarang ni, tapi dosa kau lepas kau takkan lupa tau. Tu kita kan. Nabi SAW disebut kepada Allah, Allahumma ghfir qawmu Taif, innahum qawmun la ya'lamun. Lepas tu Nabi SAW doa dengan sebuah doa. Wallahu ta'ala alam. Doa ni dikatakan, doa ni punca Nabi dibawa oleh Allah, dimi'rajkan untuk menghiburkan hati Nabi yang sedang duka kan. Nabi punya dakwah ni teruk tuan-tuan. Sebab kadang-kadang saya tuan-tuan, bila dengan kawan-kawan kan, kawan-kawan cerita dia punya kelas kena tutup, tauliah kena tarik lah apa lah kan. Di tengah-tengah kuliah orang padam lampu, blackout, orang ajak balik kan. Dia cerita kat kita, tuan, tak payah nak mengadu-ngadu macam kita ni punya hebat dakwah besar sangat. Tak apa, Nabi kena balingan batu tau. Kadang saya meluat juga. Ana syekh kena tadi anak dakwah syekh, orang tak terima ana syekh. Alah anak. Kadang kita dengar kadang meluat. Nak banding dengan Nabi, tak ada apa pun awak ni. Tak ada apa pun kita setakat orang blackout kita punya kuliah tuan. Balik rumah makan kat rumah cukup. Masuk kereta, bell fire ada aircon. Apa nak banding dengan Nabi? Tak adalah orang kuliah baling batu. Tak ada berdarah-darah kaki sampai masuk kasut, tak ada tuan-tuan. Nak banding dengan Nabi jauh sangat. Kan Nabi dakwah sepenuh masa, dakwah tak kira musim. Orang kita dakwah dikira musim. Musim Isra Mi'raj baru datang masjid ramai dengan macam Isra Mi'raj kan. Dia musim dakwah tu. Hari ni macam tu lah dakwah macam bermusim. Nabi lailan wa nahara, da'utu qaumi lailan wa nahara. Rasul Tuhan. Allah, aku seru dakwah pada kaum aku ni pagi, petang, siang, malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tak datang pada aku pun melainkan semua lari. Bukan sehari dua, 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam ribuan tahun, 60 orang je ikut. Kita followers punya ramai kat FB, lepas tu kena tarik tauliah dah kecoh. Saya berdakwah saya disekat. Tak ada apa lah dakwah setakat tarik tauliah, tak ada apa tuan-tuan. Untunglah tarik tauliah boleh rehat kan. Tak ada apa tuan. So kita kena berhenti mengadu ni.
Ustaz-ustaz, asatizah yang ataupun dai yang berdakwah kepada non-muslim, kepada orang Islam dia berdakwah kan. Kita kena berhenti mengadu. Kita kena cari jalan untuk orang faham dakwah kita, cari jalan. Sebab kita nak bandingkan dengan Nabi SAW, tak ada apa kita ni. Nabi doa apa pada Allah? Di tengah-tengah kebun, Nabi urut kaki Nabi yang sakit tu. Nabi kata, Allah ampunkan orang Taif. Mereka tak tahu. Nabi kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hawani 'alan nas. Nabi kata. Doa ni tuan-tuan, doa Nabi ni membuktikan bahawa doa ni bukan sekadar permintaan, apa yang kita nak tak. Doa ni juga boleh jadi kita mengadu kat Tuhan, tu pun doa. Nabi mengadu ni kat Allah. Nabi kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Allah, aku mengaku ya Allah betapa lemahnya kekuatan aku. Dha'fa quwwati wa hawani 'alan nas, dan betapa hinanya aku kat sisi manusia hari ini. Anta arhamur rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Engkaulah Tuhan yang maha merahmati orang, engkaulah Tuhan orang lemah, dan engkaulah Tuhan aku. Nabi doa pada Allah, Nabi akui kelemahan diri dia. Qillatan min hilati, sikitnya hilah di dalam dakwah, Nabi akui perkara tu. Nabi kata, ila man takilluni, kepada siapakah ya Allah kau nak serahkan diri aku ni? Ila aduwin yatajahamuni am ila qaribin malakatu amri. Adakah kau nak serahkan aku ni kepada orang jauh yang dah menolak dakwah aku, yakni orang Mekah, ataupun orang dekat yang telah menguasai diri aku, orang dekat Taif ni yang dah tak mau terima dakwah aku ni? Nabi doa macam tu. Illam takun ghadban alayya fala ubali, tapi ketahuilah wahai Allah, selagi kau tak marah, kau tak murka pada aku, fala ubali, aku tidak peduli. Maknanya Nabi bertekad, selagi mana Allah tak murka, Allah tak marah apa pun, aku tak peduli, dakwah tetap akan berjalan. Tak ada alasan apa, Allah, orang Taif dah baling batu lah ni. Dah baling batu kot, takkan tak sedar lagi aku doa aku ni. Tak ada macam tu tuan. Nabi kata, selagi mana kau tak murka ya Allah, fala ubali, aku tidak peduli. Orang Melayu kata, membujur lalu melintang patah. Apa jadi pun jadilah. Membujur lalu melintang patah. Kalau membujur aku lalu, melintang pun, kalau patah pun tak apalah. Jadi-jadilah. Yang penting dakwah tu boleh berjalan. Nabi SAW mengharungi semua perkara ni. Lepas pengaduan Nabi dalam hadis ni tuan-tuan, dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala peristiwa kemudian Allah angkat Nabi untuk menghiburkan Nabi dengan menjumpa para malaikat. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Al-Mubarak Furi, tingkat-tingkat malaikat, tingkat-tingkat langit Tuhan yang Nabi naik ni berjumpa dengan para rasul Tuhan. Jumpa Rasul Tuhan. Mungkin Nabi berbual dengan mereka, bertanya khabar mereka tentang dakwah mereka terlebih dahulu macam mana kan. Menghiburkan Nabi. Nabi turun balik ke kota Mekah. Apa jadi orang Mekah tak mahu terima pun Nabi punya cerita Isra Mi'raj. Nabi tak fikir apa dah. Jom kita ke Madinah An-Nabawiyah. Hijrah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kisah yang ringkas itu, Allah jadikan kita semua ni orang yang kuat dan orang yang tak cepatlah mencipta alasan di atas apa yang menimpa kita pada hari ini. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kelas yang lepas, ayat ke-84 dan juga ayat ke-85 tuan-tuan, kita baca firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah tu tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di atas satu bentuk dosa yang khas yang dibuat Bani Israel ni, yang Allah jadikan kesan dosa dia tu kena azab dekat dunia, balik akhirat pun tak lepas. Dan kita dah bezakan dah, orang Islam hari ini sebahagian besar dosa-dosa kecil dia tu, dia ditimpakan dekat dunia, dia punya azab. Allah timpakan musibah dekat dunia untuk hapuskan dosa-dosa dia yang dia lambat nak minta ampun tu. Dengan kesakitan yang dia alami, dia insaf, dia sabar, dia redha, Allah ampunkan dosa-dosa dia yang kecil-kecil, Allah ampunkan. Balik pada hari akhirat, Tuhan tak tuntut lagi dah. Tapi tuan-tuan, dosa orang Yahudi dalam bab tentang afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Dosa mereka kufur, dia beriman pada sebahagian ajaran Taurat dia,
Dan dia kufur yang mana dia nak dia pakai, yang dia tak nak dia buang. Dia beriman separuh-separuh, ikut suka hati, ikut kehendak pribadi dia. Mana bab yang kena dengan dia dia pakai, bab yang tak kena dengan dia akan buang, dia akan tolak, dia akan tutup dengan dia punya kain. Sikap tu menjadikan Allah kata jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Sikap tu menjadikan dunia lagi dah sedih, dunia lagi dah akan ditimpa kekecewaan. Balik pada hari akhirat pula Allah kata wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Balik hari akhirat tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas lagi balik pada hari akhirat. So ada dosa-dosa yang dunia pun kena, akhirat pun kena. Ada pula dosa yang kena dekat dunia je, akhirat lepas. Allah tak buka cerita lagi dah. Pemurahnya Allah Ta'ala dalam bab itu. Dan kita dah bincang pada kali lepas beberapa dosa-dosa yang lain kan. Termasuklah dosa-dosa kita mengubah apa yang Tuhan dah tentukan untuk kita. Saudara mara kita yang Tuhan dah cantumkan satu rahim, kita pergi putuskan. Khawatir kita, dunia lagi kena, balik hari akhirat pun tak lepas. Jantina kita Tuhan dah tentukan, Tuhan dah pilih untuk kita, kita pergi ubah benda tu. Khawatir kita nanti dekat dunia pun kita kena, akhirat pun tak lepas. Baik, ada banyak lagi perkara-perkara lain yang kita dah bincang pada kelas lepas tentang dosa yang Allah Subhanahu wa taala kenakan azab di dunia. Lagi balik pada hari akhirat pun Tuhan akan kenakan azab. Baik, kita sambung pada ayat yang ke-86 insya-Allah dan 87. Kalau sempat kita masuk lagi 88 ayat ni daripada sambungan kisah Bani Israel. Saya baca tuan-tuan ikut, kita boleh betulkan bacaan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-86 tu Allah menyatakan itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia mereka dengan kehidupan akhirat. Maka seksa mereka tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong pada hari akhirat. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab yakni Taurat kepada Musa dan kami telah menyusulinya yakni berturut-turut setelah itu rasul-rasul dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul dengan membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh, sombong, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu telah bunuh mereka itu. Ayat 56 dan juga ayat ke-87 daripada surah Al-Baqarah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi menamakan jenis perangai orang Yahudi ini.
Setelah yang lepas kita baca perangai Yahudi itu ialah mereka beriman pada separuh ajaran kitab. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kita kena ambil pengajaran lah supaya kita ni jadi orang Islam yang patuh pada semua ajaran Al-Quran kita. Bukan ambil ikut separuh-separuh yang kita nak, yang bab ni kita pakai, yang bab lain kemudian lah, kan? Tak. Kita beriman dengan semua hukum-hukum syarak dalam Al-Quran. Hari ni tuan-tuan, kali ni ayat Allah sambung ayat tu, Allah sebut ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Allah sebut mereka itu, apa nama jenis orang-orang macam ni? Allah labelkan orang macam ni, dia jenis apa? Orang macam ni tuan-tuan, dia telah jual ishtarawul hayatad dunya. Mereka ni orang yang dia jual kehidupan dunia dia. Ishtaraw, Allah sebut orang-orang itu adalah orang yang beli dunia dia dengan kehidupan akhirat. Dia beli dunia, maknanya dia ada macam transaksi jual beli. Dia beli dia punya dunia, dia tak mau akhirat ni. Dan kita umat Islam, para sahabat Nabi, banyak bukti mereka tak mau dunia ni, ambil kadar yang perlulah. Akhirat yang mereka mau. Para sahabat Nabi seperti ramai para sahabat Nabi kan. Suhaib Ar-Rumi, Suhaib daripada Rom tu. Dia orang Arab yang duduk lama dekat Rom. Dia sanggup ikut Nabi hijrah. Syarat untuk hijrah Suhaib ni ialah dia mesti beri semua harta-harta dia yang ada kat Mekah tu kepada bangsa pembesar Quraisy. Sebab dulu masa dia datang ke Mekah, Quraisy yang bagi dia lesen niaga. Setelah dia kaya-raya kat Mekah, dia tengok Islam, dia masuk Islam, nak ikut Nabi hijrah. Musyrikin Quraisy pembesar ni tahan dia, tak bagi. Kalau kau nak pergi juga ikut Muhammad hijrah, bawa semua harta-harta kekayaan kau. Dia bagi semua. Zero, kosong semua harta. Dia pergi Mekah, dia pergi Madinah selai sepinggang. Sampai ke Madinah, dia tak ada apa-apa. Nabi kata, Rabiha Suhaib. Untunglah Suhaib, untung. Dia jual dia punya dunia untuk beli dia punya akhirat. Kita hari ni entah berapa banyak akhirat kita jual untuk beli dunia kita, wallahu taala alam. Tapi para sahabat Nabi, mereka jual mereka punya dunia dan mereka beli mereka punya hari akhirat. Tu nilai. Orang-orang Yahudi tuan-tuan, mereka ni dia tak mau, akhirat dia tak mau. Dia sama, dia jual dia punya akhirat tu, dia beli dunia banyak. Tuan-tuan kena tahu, agama tuan-tuan dia tak anti kekayaan. Kita boleh kaya tuan-tuan. Tu nak cari kekayaan, boleh cari kekayaan. Tapi syarat besar yang biasa saya sebut, syarat besar ni ialah biarlah kita kaya macam mana pun, yang paling penting ialah kita jadi tuan kepada kita punya harta. Tu penting. Kaya macam mana pun alhamdulillah rezeki. Yang penting kita ialah tuan kita punya harta, bukan hamba kepada harta kita kan. Harta tu jangan sampai harta jadi tuan kepada kita dan dia menentukan ke mana kita pergi pula. Tak, kita jadi tuan kepada kita punya harta dan kita tentukan ke mana harta kita akan pergi. Yang ni sedekah, ni zakat, ni bantu orang, ni tolong, macam tu. Takat-takat iman kita hari ni kita kena buat macam tu tuan. Iman para sahabat hebat lagi. Minggu 2-3 lepas saya baca kisah Asma binti Abu Bakar, kakak Aisyah radhiyallahu anha. Dia ni umur je 8 tahun lebih tua daripada Aisyah, yang digelar Zatul Nitaqatain, yang memiliki 2 tali pinggang. Diikat tali pinggang dekat pinggang ni sebab apa tuan? Sebab sahabat gelar dia yang memiliki 2 tali pinggang sebab apa? Sebab bukan tali pinggang taekwondo tu kan. Sebab tuan-tuan, dia ikat tu sebab nak ikat bekal makan, nak pergi bawa kat ayah dia dan juga dekat Nabi. Masa Nabi bersembunyi dekat Gua Thawr 3 hari masa peristiwa hijrah. Diikat ni Zatul Nitaqatain, sahabat gelar dia yang perempuan yang memiliki 2 tali pinggang. Diikat sebab tak nak bagi orang nampak makanan dalam tu. Diikat, dia panjat Bukit Thawr. Wanita malu sebab yang lelaki tak pergi sebab ketakutan dengan ancaman musyrikin Quraisy. Masa tu Islam belum buat. Tapi tuan Asma dia pergi panjat. Naik. Sebagian riwayat kata dia mengandung kan. Dia panjat naik. Bila dia balik ke Mekah tuan, Abu Lahab nampak dia. Abu Lahab tahu
dia, mana kau pergi pagi tadi? Dia tanya, aina abuki? Mana abah kau? Mana ayah kau? Dia kata banyak pada Abu Lahab, la adri, aku tak tahu mana ayah aku. Dan Abu Lahab dia sepak Asma tau. Dia sepak sampai jatuh. Punya kuat Asma binti Abu Bakar. Dan iman Asma tu tuan-tuan, dia punya bukanlah tak fikir dunia dia fikir. Tapi dia punya teknik dia beli akhirat tu dengan jual dunia. Dalam riwayat hidup Asma tuan, para sahabat kata Asma ni satu orang wanita. Tuan, ni saya nak bagi contoh orang yang jual dunia dia beli akhirat. Asma ni tuan, dia kan hari ni dia punya niaga hari ni untung berapa ringgit hari ni dia gunakan untuk keluarga dia apa, suami dia sendiri, Abdullah bin Zubair suami dia, Zubair al-Awwam suami dia kan. Zubair tu dengan dia usaha untuk kebun tamar, jual ke apa, dapat untung hari ni, makan hari ni cuma cukup, lebih tak simpan esok. Lebih yang hari ni punya rezeki, sedekah pada orang. Esok cari rezeki lain. Hari ni kalau untung 100, dia pakai RM50 untuk makan. RM50 baki tu nak apa? Kalau kita simpan dalam bank kan. Dia tak ada simpan-simpan. Dia bagi pada sedekah pada orang, dah esok cari rezeki lain. Tuan, jenis iman macam tu. Perompak pun tak selera nak pergi merompak rumah. Sebab apa? Sebab tak ada duit. Hari ni punya balance, bagi pada orang. Dah esok cerita lain. Tuan, punya tak fikir tuan-tuan. Tak fikir langsung nak apa. Bukanlah wajib ikut macam tu, tak. Tapi contoh iman zaman-zaman macam tu, okeylah macam tu. Tuan, hari ni kita kena menyimpan. Kena ada simpanan. Sebab kalau tak menyimpan, tak beli harta-harta ni, habis orang yang bukan Islam, dia ambil harta-harta orang Islam nanti. Kita kena menyimpan. Kena ada harta, kena beli tanah, kena beli rumah untuk anak-anak, kena ada harta, kena berharta. Kalau tak berharta, tak beli apa semua, khawatir tanah-tanah milik kaum muslimin ni akan habis dibeli oleh non-muslim. Kita kena membeli, kita kena menyimpan. Tuan, tapi saya semua nak buat contoh yang ada pada zaman para sahabat, relevan lah dengan zaman mereka. Asma dia tuan-tuan, duit yang ada hari ni tak simpan untuk esok. Apa ada hari ni, baki yang ada apa hari ni, bagi kat orang, esok cerita lain. Tahap macam tu. Dia jual dia punya dunia untuk beli dia punya negeri akhirat. Sebab sedekah tu ialah satu amal saleh yang sangat besar ganjaran dia. Dan kalau kita tahulah betapa besarnya amal saleh sedekah tu, dalam Al-Quran Allah beritahu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Manusia kan, bila datang malakul maut nak cabut nyawa dia minta tangguh sekejap je. Untuk apa kan? Bukan untuk pergi haji, pergi umrah, tahajud tak. Nak sedekah je. Sebab sedekah itulah amal yang paling pantas, yang senang untuk dibuat. Kalau tangguh je boleh tak nak pergi haji tak? Tak. Tangguh je boleh tak nak solat 2 rakaat? Tak. Tangguh je boleh tak nak fa'asad, tak nak pergi sedekah kejap je, kejap. Sebab sedekah tu mudah. Pahala pula besar. Sedekah tu semudah apa je kan? Nak cabut malaikat nak cabut nyawa, tangguh jap. Yang duit baki abang sedekah Okey, cabut nyawa sekarang. Senang. Sebab tu Al-Quran sebut fa'as-sadaqah, sedekah. Dia tak kata fa'atimul hajj. Dia tak kata tangguh jap boleh tak nak pergi haji kejap nak buat pahala. Tak, sebab lambat. Sebab lambat nak beli tiket, nak pergi jalan lambat, makan masa sebulan kan. Nak pergi umrah jap boleh tak? Nak sedekah. Dan besarnya amal soleh sedekah tu. Sampai Allah kata orang akan minta tangguh jap. Ila ajalin qarib, tangguh jap. Sekejap je. Jap boleh tak? Buat apa nak sedekah? Fa'asaddaqa, nak sedekah ya. Besar amal sedekah tuan-tuan. Yahudi, Allah tak gunakan ayat ni ulaikal ladzi, Allah guna dengan cara ulaikal ladzi nashtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka ni tuan-tuan, Yahudi ni, orang yang suka beli dunia mereka ni. Allah guna jual beli. Banyak dalam Quran ni, Yahudi ni, Allah tak guna mereka ni tolak agama, tak. Allah tak kata mereka ni ialah orang yang tolak agama dan ambil dunia. Tolak dunia dan ambil akhirat. Tolak akhirat dan ambil dunia, tak. Allah tak guna mereka ni orang-orang yang menolak agama ke, tak. Allah guna mereka ni orang yang menjual. Dikaitkan dengan jual beli. Yahudi punya cerita tuan-tuan, Allah kaitkan dengan jual beli. Kalau ikutkan lebih jelas kalau Allah sebut mereka ialah orang yang menolak dunianya, menolak akhirat mereka. Lebih jelas kan?
Allah guna dengan cara mereka ni ialah orang yang menjual beli. Dia beli dunia mereka, dia tak mau akhirat. Akhirat dia dijual akhirat. Dia beli dunia. Allah guna jual beli. Sebab apa yang kaedah Yahudi rosakkan agama ni memang ada dalam tiga ke empat kaedah jual beli. Satunya tuan-tuan, kenapa Allah sebut jual beli? Yang pertama, jual beli ni ada tiga benda yang penting. Yang pertama ialah ada untung, ada rugi. Itu jual beli. Yahudi ni dia jadikan agama ni ada untung, ada rugi. Dia masukkan sifat dalam diri orang yang ada agama ataupun orang yang nak beragama supaya fikir agama ni macam nak untung kat diri sendiri. Itu bahaya, tuan. Itu bahaya. Mana-mana orang yang jual yang gunakan agama untuk perniagaan ni, dia kena hati-hati. Setakat nak jual Quran, okeylah, jual Quran ke, nak jual sejadah ke, okeylah, tak ada masalah. Tapi jual agama yang khusus, orang tu boleh buat sendiri. Dia nak jual versi dia, jual doa dia ke, satu doa saya RM10, itu bahaya. Sebab Yahudi dia ajar manusia ni, dan jual beli ada untung ada rugi. Dia ajar kita ni supaya jadikan agama ni ada untung ada rugi. Bahaya, kan? Bahaya, kan? Kot ada orang jual air yang ditawaf kat masjid ke, dia jual dengan harga, tu bahaya. Apa bestnya masjid awak? Air yang ditawaf keliling kota Mekah ke, kan, dia jual. Yang ni dia nak bagi ada untung ada rugi. Bahaya yang tu. Keduanya, perniagaan ni tuan-tuan, jual beli ni ada orang tengah. Ada orang tengah, agama tak boleh ada orang tengah. Yahudi dia jadikan jual beli sebab apa? Allah sebab jual beli sebab ada orang tengah. Pertama ada untung ada rugi. Yang kedua ni jual beli ada orang tengah. Kadang-kadang kita nak pergi kedai, tak larat kan, kita upah budak-budak. Kau pergi kan naik kedai boleh tak? Ni tak larat jalan. Boleh naik, tapi upah ambil lah upah. Halal, tak ada masalah. Tapi kalau agama ada orang tengah, ini bahaya. Ini bahaya. Nabi Allah Ibrahim, zaman dia, orang kampung dia, berhala ni orang tengah. Dia kata, وَمَا نَعْبُدُ إِلَّا لِنُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dia kata dalam Quran, kan? Allah sebut dalam Quran. Ibrahim, kami tak sembah berhala ni pun, melainkan berhala ni, apa fungsi dia? لِنُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ. Fungsi dia ialah dia nak rapatkan diri kami dengan Allah je. Orang tengah lah tu. Kenapa perlu ada orang tengah nak rapat kita dengan Tuhan? Allah dah kata, inni qarib. Iza sa'alaka 'abdi 'anni fa inni qarib. Tuhan kata, wahai Muhammad, kalau hamba-Ku tanya tentang aku, jawab pada mereka, aku ni dekat. Allah dekat. Apa perlu orang tengah nak kau untung? Seorang tengah dalam niaga nak kau untung. Halal dalam perniagaan, halal tak ada masalah. Nak beli kereta, orang beli kan, orang tengah beli kan, ejen beli kan, tak ada masalah. Ejen ambil rezeki halal, upah dia. Tapi agama ni tuan-tuan, dia tak boleh ada orang tengah. Allah menamakan Yahudi punya kejahatan dengan jual beli sebab mereka tu ada orang tengah nak jadikan agama ni ada untung ada rugi. Dan berapa sebab-sebab yang lain, ada lagi 2-3 sebab yang lain kenapa Allah letakkan perkataan jual beli atas jenayah yang Yahudi buat kepada kita semua. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Kesan dia lagi ialah tak ringan. Azab tak ringan, memang berat tuan-tuan. Allah kata tak ringan, fala yukhaffafu anhumul azab, tak diringankan azab kepada mereka ni, wala hum yunsarun, dan tak ada penolong yang datang menolong mereka pada hari kiamat disebabkan jenayah yang mereka buat. Baik, Allah Subhanahu wa taala sambung lagi, walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kata Allah lagi, sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu, atayna Musa, kami telah datangkan kepada kamu Musa alaihi salam, rasul kamu. Kemudian lepas Musa tu pula kami berikan kepada kamu al-kitab. Musa datang bawa kitab sekali, Taurat kepada kamu. Lepas tu mengikuti Musa pula min ba'dihi birrusul. Nabi Musa alaihi salam, lepas Nabi Musa ni, Nabi Harun alaihi salam. Kemudian yang memimpin mereka Nabi Yusha' bin Nun. Ada nabi lain seperti Nabi Daniel, Nabi Samuel, Yahya, Sulaiman, Isa alaihi salam.
Tuan, Nabi-Nabi ni yang kita belajar 25 Rasul tu kan, kebanyakannya memang memimpin Bani Israel. Yang tak diketahui nama, yang tak diketahui namanya pun dalam Quran, seperti Samuel kan, ada nama Nabi Samuel yang disebut dalam beberapa kitab-kitab yang lain yang sahih lah. Yang dalam hadis Nabi juga menyebut Nabi Samuel, Nabi Daniel yang turun pada mereka. Nabi Daniel baru bagi maklumat bahawa akan ada Nabi penyelamat yang akan bantu kamu, iaitu Isa bin Maryam, Isa anak kepada Maryam. Tuan, sebahagian besar Nabi-Nabi yang tak diketahui namanya dengan jelas dalam Quran maupun dalam sunnah Rasul, tuan, mereka buat apa tuan Yahudi ni? Bunuh, tuan. Dia bunuh. Dalam rekod yang diceritakan oleh Bani Israel, paling banyak rekod Yahudi ni, dia bunuh satu hari 300 Rasul, tuan. Dia pernah bunuh paling maksimum satu hari dia pernah bunuh 300 Rasul. Nabi Tuhan dibunuh 300 orang, tuan, satu hari. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi pernah cerita, Nabi kata ada Rasul yang bangkit pada hari kiamat, laisa ma'ahu ahad. Nabi kata kan, aku tengok Nabi Musa bangkit pada hari kiamat sewaktu peristiwa Mi'raj. Dia bangkit dalam keadaan dia melihat ramai juga pengikut Nabi Musa ni. Bukan tak ada pengikut. Bani Israel tu ada yang taat. Ramailah pengikut Nabi Musa. Nabi Isa bangkit, ada pengikut. Ada Nabi yang bangkit. Rasulullah kata, ada Nabi yang bangkit pada hari kiamat, ma'ahu bersama dia rajulan. 2 orang je pengikut. 2 orang. Sikitnya. Ada yang bangkit, seorang pengikut. Dan paling teruk, Nabi kata, bukan teruk, Nabi kata paling menduka citakanlah, ada yang bangkit, laisa ma'ahu ahad, tak ada pengikut langsung. Tuan, wallahu ta'ala, mungkin Nabi Samuel, mungkin Nabi Nadia baru cakap ada Nabi Isa akan datang untuk bantu kamu, dah kena bunuh. Baru cakap dah kena bunuh, belum sempat dakwah apa, mati. Baru lantik tadi, Tuhan baru lantik tadi, mati. Memang tuan, mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak kira kita punya pengikut orang, Allah tak kira. Allah kira kau usaha nak buat ke tidak. Yang tu Allah kira. Allah tak bilang kalau pengikut ramai, pengundi ramai, followers ramai, banyak pahala, tak. Tak ada kerja Tuhan nak buat macam tu kan. Allah kira usaha mana yang kita buat. Nabi Nuh alaihi salam ribuan tahun, 60 orang pengikut. Takkan Tuhan nak bilang kau 60 orang je, kau 1000 tahun nak tekan 60 orang je. Takkan Tuhan nak marah macam tu kan? Tak. Allah kira usaha dia macam mana. Baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kami utuskan Musa bagi kitab untuk bagi kamu cerdik. Mengikuti lepas Nabi Allah Musa, min ba'dihi birrusul, banyak rasul-rasul yang lain. Dan kemudian hujungnya ialah kami utuskan Isa. Tuan, antara Musa dengan Isa, tuan-tuan, ada Harun, ada Yusha' bin Nun, ada Daniel, ada Samuel, ada Nabi Yahya. Nabi-nabi ni, ramai ni. Yang tak disebut lagi ramai. Hujung sekali penyelamat mereka ialah Isa yang digelar sebagai Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih. Sebab hujung tu Isa, maka Allah sebut hujung sekali itu di tengah-tengah Musa min ba'dihi birrusul wa ataina Isa bin Maryam. Maknanya Musa lepas tu ada banyak rasul, hujung ending dia ialah Isa alaihi salam. Nabi yang digelarkan penyelamat kepada Bani Israel, Isa Al-Masih. Masih ni penyelamat. Dajjal ni disebut sebagai Al-Masihud Dajjal, Nabi penyelamat palsu, Dajjal. Dia gelar Masih juga, tapi palsu. Akhir zaman Dajjal akan menamakan diri sebagai Nabi Isa, konon nak selamatkan Yahudi Bani Israel sekarang. Palsu tuan. Nabi Isa telah turun lama dah. Nabi Isa telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Afakullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Adakah patut bila datang rasul-rasul itu, kamu tak suka dengan kehendak nafsu diri kamu sendiri dan kamu takabur dengan apa yang ada pada kamu? Fa fariqan kazzabtum, kamu mendustakan mereka, wa fariqan taqtulun, dan sebahagian besar mereka yang ada itu taqtulun, kamu telah bunuh. Jadi pembunuhan Bani Israel kepada rasul mereka, Allah jelaskan dalam Quran, mereka bunuh rasul-rasul mereka. Termasuk Nabi Allah Isa pun, Yahudi dakwa dia bunuh Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi kalau ikutkan tuan-tuan, orang Yahudi dengan Kristian tak boleh bersatu tau. Sebab dia Yahudi bunuh Tuhan orang Kristian, Nabi Isa. Macam dia orang bersatu hari ni tuan?
Kita confuse macam mana masa tu. Sedangkan Yahudi dakwa dia bunuh Nabi Allah Isa. Kita khawatir yang tengah bersatu ni bukan Yahudi, bukan Kristian kot. Wallahu a'lam siapa mereka ni. Kan? Wallahu a'lam lah. Tapi dalam rekod Yahudi memang dia membunuh rasul-rasul mereka, sampailah ke Rasulullah sendiri pun ada cubaan mereka nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tercetusnya peperangan Khaybar, Yahudi mengkhianati Rasulullah dengan perang Ahzab, dan ada tindakan orang Yahudi yang lempar batu daripada atas bangunan sewaktu Nabi datang ke perkampungan mereka nak bincang dengan mereka. Dia bersandar kat rumah batu, rumah Nabi bersandar. Yahudi daripada atas dia lempar batu supaya hempak kena kat Nabi. Batu yang sangat besar. Jibril turun dengan pantas suruh Nabi ke depan untuk elak batu. Nabi ke depan. Nabi tengok batu terjatuh kena kat bawah. Nabi tahu Yahudi khianat daripada atas. Nabi terus pulang mengajak para sahabat termasuk Ali bin Abi Talib mengetuai peperangan Khaybar, yang akhirnya larilah Yahudi. Pelarian itulah yang menjadikan mereka bersepah dalam dunia ni, sebab mereka lari daripada Khaybar. Bersepah dalam dunia, pergi sana sikit, pergi Amerika sikit, akhirnya mereka naik kapal pergi Palestin minta bantuan. Orang Palestin baik hati terima mereka. Sehari ambil 10 km, sehari ambil 1 km dia ambil tanah orang Palestin. Sehari kadang dia ambil lagi 500 meter, ambil lagi lama-lama tuan-tuan. Apa tinggal Palestin tu? Habis untuk Yahudi. Ambil balik tanah Palestin, negara haram yang mereka duduk sampai ke hari ini. Last mereka lari ialah pada zaman Nabi Muhammad SAW, daripada Khaybar bertebaran dekat dunia ni sampai ke hari ini. Mereka duduk dekat negara haram Palestin yang telah mereka diami pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna fa fahamnaha Sulaiman kullan atayna hukman wa 'ilma wasakharna ma'adu jabal sabihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.